من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Awak malam ni nampak macam sedih ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada ramainya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk sekejap di antara waktu maghrib dan isyak. Sambil menunggu maghrib dan waktu isyak, kita adakan majlis ilmu dalam program perkongsian ilmu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita ambil tahu, kita sebagai seorang muslim, kita ambil tahu tentang agama kita tuan-tuan. Kita malu dan kita rasa galat kalau orang yang bukan Islam dia ambil tahu tentang agama kita. Kadang-kala dia boleh condemn agama kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mempertahankan apa yang dikondem oleh mereka, apa yang dikomen oleh mereka, sedangkan kita tidak ada ilmu tentang agama kita sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Apabila tidak mengetahui tentang suatu perkara yang berkaitan dengan agama kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang bukan Islam, orang-orang yang benci kepada Islam mudah mengambil kesempatan. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yakni Allah yang menurunkan kepada kamu, yang mengutuskan kepada kamu seorang rasul bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menzahirkan cara hidup din itu, agama itu secara lengkap, secara keseluruhannya, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik, oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim, kita kena ambil tahu tentang agama kita. Kita kena mengaji tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam perkataan yang mudah kita orang utara ni. Walaupun bukan asal orang utara, lah dah mai duduk di utara, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kena tahu cakap utara. Kalau orang Penang cakap, kena tahu cakap utara lah, kan? Tak boleh buat tak tahu cakap utara, kena ambil tahu tentang cakap utara. Satgi orang duk berkenal kita tak pasal aja, jangan duk buat siru. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kita yang mendirikan solat, yang melaksanakan amalan puasa di bulan Ramadan, kita yang tiap-tiap tahun mengeluarkan zakat, kitalah yang berusaha keras, kita himpun duit tuan-tuan untuk apa? Untuk menjadikan kita seorang yang mampu untuk menunaikan ibadat haji. Tiba-tiba tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mempermain-mainkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah kita sebagai seorang muslim tidak rasa apa-apa? Itu dia. Apakah kita seorang muslim tidak ada rasa apa-apa sedikit pun? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita sebagai seorang Islam, Al-Quran panduan kita, dan juga sunnah Nabi SAW adalah pegangan kita. Yang kedua-dua ini menjadi sumber bagi kehidupan kita, sama ada dalam bidang ibadat kita, muamalat kita, munakahat kita, termasuk juga dalam bidang jinayat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuan-tuan, hari yang bersejarah lah. Tengok muka pun tahu, kan? Jadi tuan-tuan, apapun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa saja musibah yang menimpa kita, sabarlah. Fasabrun jamil, sabar itu indah insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagaimana biasa tuan-tuan mengulang kaji kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Syekh Yusuf Qardawi. Kita membicarakan tentang halal dan haram. Dalam bab makan pun kita cari had Islam tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita berumah tangga pun kita nak cari yang halal, ya, yang mengikut syariat Islam. Begitu juga hal-hal yang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab makan, kita jaga sungguh-sungguh kita nak makan makanan yang halal. Dalam bab semayang sama juga. Janganlah kita mensia-siakan waktu kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang membezakan di antara seorang muslim dengan orang kafir ialah semayang dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mana-mana yang tak semayang lagi macam biasa, semayang dulu. Yang baru balik kerja dengan motor basah, kan, lokueh bahasa kita utara, basah kuyuk bahasa orang selatan, dia panggil kuyuk. Bersihkan diri, ambil wudu, semayang. Adik-adik yang tengah tengok Atromentaro, semayang dulu. Sagi dalam kubur tak pasal kena taruh dengan malaikat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ni kita nak bincang tentang apa? Kita sampai kepada bab ikan dan belalang, terkecuali daripada bangkai. Dalam bab bangkai ni, kan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu, kata Allah dalam Al-Quran, al-maitatu, bangkai haram, waddamu, dan juga darah, walahmul khinzir, dan juga daging babi. Jadi ikan kering yang kita makan, bangkai tak? Bangkai lah kan, ikan tu tak hidup dah. Kita ni bangkai pun kita balut, kan? Halal ke tak halal ya? Tu dia, kan? Kita pergi beli ikan temenung, bawa balik mai pasar malam, tak sat ni pergi beli, balik mai kita duduk temenung dengan ikan temenung, kan? Sampai tak semayang lagi duduk temenung. Ikan mahal no, itu murah sikit, kan? Duduk temenung pasal tu. Ikan tu hidup tak lagi, mati dah. Halal ke tak? Tu dia, halal ke tak? Tu dia, kita tertanya-tanya, kan? Tertanya-tanya tentang hukum bangkai tadi, ikan tadi masuk tak dalam bangkai? Dalam kitab ni disebutkan oleh Syekh Yusuf Qardawi, ikan dan belalang terkecuali daripada bangkai. Ikan dan belalang tu walaupun dia dah mati, dia tidak dianggap sebagai bangkai, maka halal kita makan. Tu daripada tajuk dia. Baik, kita baca sikit. Qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan dirahmati Allah, wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya kepada kita untuk bekalan kita hidup di atas dunia. Syariat Islam telah mengecualikan daripada kategori bangkai yang diharamkan itu ialah bangkai ikan paus dan sebagainya dari binatang-binatang laut.
dalam syariat Islam, kata Syekh Yusuf Qardawi, mengecualikan bangkai ikan pauh dan sebagainya daripada laut itu, tidak dikategorikan dia sebagai bangkai. Itu dia bukan dianggap sebagai bangkai berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maksudnya laut itu ialah airnya suci dan bangkainya halal. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai daripada periwayat hadis. Di antaranya diriwayatkan daripada Abu Daud, Imam At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibni Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkannya oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan At-Tirmizi berkata, hadis ini hadis yang hasan sahih. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu. Maksudnya dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya. Surah Al-Maidah ayat 96. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diletakkan penjelasan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia sebut apa? Ibnu Arabi berkata ada 3 pendapat tentang maksud ayat ini. Yang pertama, semua jenis binatang yang ditangkap dari laut. Kita usaha pergi tangkap ikan di laut, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan buruan laut ialah ikan-ikannya. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid. Dan yang ketiga, yang dimaksudkan ialah ikan keli. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Jubair. Ketiga-tiga pendapat ini merujuk kepada satu pendapat, iaitu kesemuanya merujuk kepada maksud ikan dari sudut tafsirannya. Semua tafsir ni dia sebut tentang ikan. Dari sudut istiqaq, kefahaman yang diperoleh daripada perkataan buruan, ianya membawa maksud binatang yang cuba ditangkap dengan menggunakan usaha dan susah payah manusia. Pengertian ini termasuk dalam erti kata pendapat yang pertama, iaitu semua jenis binatang yang ditangkap dari laut. Inilah permasalahannya. Ayat ini seolah-olah mengatakan dihalalkan kepada kamu untuk kamu mengambil ikan-ikan yang terdapat di dalam laut dengan berusaha mendapatkannya, dan dihalalkan kepada kamu makanannya, yakni didapati dari laut, iaitu yang diambil tanpa usaha dan susah payah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, faham tak? Angguk pun tak, geling pun tidak, tuan-tuan. Tapi orang Penang dia geling kira faham tu, kan? Faham tak? Faham kan? Dalam ayat ni disebutkan uhillalakum saydul bahri, dihalalkan kepada kamu binatang buruan yang kamu buru di dalam laut. Wa ta'amuhu, dan makanannya. Baik, difahamkan daripada ayat ni ialah yang pertama, daripada laut tu kita usaha pergi tangkap, bawa rod pergi mengai, memancing. Kita bawa pukat pergi tahan pukat, kita bawa jala pergi jala, dapat ikan daripada usaha kita mengai, memancing tadi, memukat tadi, menjala tadi, dapat ikan halal. Tak payah tanya ikan ni kita nak bayar kat siapa. Jangan duk pergi jala di market, pergi jala, bawa jala pergi jala di market. Hak tu orang kata mampu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau pergi jala di laut, jala dalam sungai, jala dalam tasik, yang tu boleh. Jangan duk pergi jala kolam orang. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita usaha kita pergi tangkap, dapat ikan tu, halal tak kita makan? Halal.
Dan satu lagi, ya, wa ta'amuhu, kamu dapat makan tanpa kamu usaha. Macam mana kita dapat makan tanpa kita usaha? Kita berjalan di tepi pantai, tiba-tiba datang ombak. Ombak menderu-deru. Itu dia istilahnya, kan? Bila ombak menderu-deru, tiba-tiba, ya, membawa satu kumpulan ikan. Kita tengok-tengok ikan tu adalah ikan bawai. Tu dia, ikan bawai. Mai kok mana tak tahu, tapi ombak bawa mai. Kan? 3-4 ekor duduk kelupuk di atas pantai tu. Kita pergi ambil ikan tu, kita balik goreng pun halal. Tanpa kita pergi tangkap dalam laut, dia mai sendiri. Boleh faham, no? Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, binatang buruannya, iaitu apa saja binatang yang dapat ditangkap di laut, dan makanannya pula, iaitu apa yang dilemparkan laut ke pantainya dari binatangnya. Tadi apa yang dibawa oleh ombak daripada dalam laut, dia bawa mai ke pantai. Maka yang tu tak payah kita pergi mengai, tak payah pergi jala, tak payah pergi tahan bukat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makanannya iaitu bangkai-bangkai yang dikeluarkan daripada perutnya. Ya, yang dikatakan halal ini ialah bangkai-bangkai yang dikeluarkan daripada perutnya, yakni perut ikan tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tu penafsiran terhadap ayat tadi. Boleh faham, no? Boleh faham. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim satu pasukan peronda dari kalangan sahabatnya ke salah satu tempat. Lalu mereka menemui seekor jerung besar yang telah dilemparkan laut ke pantainya, yakni telah dihanyutkan oleh ombak sampai ke pantai. Dan jerung itu sudah mati. Jerung tu dia mati dah. Lalu para sahabat memakan daripadanya selama lebih 20 hari. Kemudian apabila mereka kembali ke kota Madinah, mereka terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu rizqan akhrajahu Allahu lakum at'imuna in kana ma'akum fa atahu ba'dhum bi syai'in fa akalahu. Maksudnya, makanlah. Bila sahabat tanya Nabi kata apa? Kulu, makanlah. Rizqan, rezeki, akhrajahu Allahu lakum, ya Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. At'imuna in kana ma'akum, berilah aku sedikit daripadanya jika masih ada bakinya atau sisanya pada kamu. Fa'atahu, maka mereka pun membawa sedikit daripadanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ba'dhum bi syai'in, mereka bawa sikit mai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jadi? Fa'akalahu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam makan apa yang mereka bagi itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikan jerung tadi mati dah. Ya, dibawa ombak sampai ke pantai. Kemudian sahabat ni yang Nabi hantar sebagai satu pasukan peronda, ya, mereka jumpa ikan ni, mereka potong. Depa sembelih dak. Ikan jerung ni besar kan. Depa tak sembelih. Ikan jerung mamalia macam mana? Tak sembelih tak apa ke? Daripada laut mai, ya, tak perlu kita sembelih. Kalau tidak jenuh, ya, beli ikan bilis nak sembelih lama mana tu dia. Jenuh kan, nak makan nasi lemak, ya, seminggu lagi sembelih dah. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian mereka makan ikan tu lebih daripada 20 hari. Lebih daripada 20 hari. Kemudian balik ke Madinah, mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Mereka pun ceritalah bagian-bagian. Kami, ya,
jumpa ikan tepi pantai. Jumpa ikan tepi pantai, kemudian kami makan dah. Macam mana keadaan halal ke tak? Nabi kata kulu rizqan akhrajahullahu lakum. Nabi kata makanlah, itu rezeki daripada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kamu semua. Ya, Nabi kata at'imuna in kana ma'akum. Bagilah aku makan sikit kalau ada lagi kat hangpa. Maka fa'atahu ba'dhum bi syai'in. Mereka bawa sikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa bagi kepada Nabi, fa'akalahu. Maka Nabi makan hak depa bagi tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham makna kata ikan kering halal tak? Halal lah. Ikan kering halal lah. Timbul persoalan. Apa dia persoalan pula? Ya, kalau ikan bilih, kan? Ikan bilih ni depa buat nasi lemak, ya, depa goreng ikan bilih, buat sambal tomeh, buat sambal bilih. Tapi depa tak buang tik dia. Kan? Tu nak tahu tu kan? Boleh ke tak boleh? Dia macam mana keadaan dia? Nampak lagi sedih. Tadi sedih lah, kan? Bila sebut pasal ni, nampak lagi sedih. Jangan sedih lah, kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan kepada pendapat ulama daripada kalangan ulama Syafi'iyah, daripada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan juga daripada Al-Imam Syarbini dari kitab Al-Mughni Muhtaj, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Ar-Ramli, tuan-tuan, daripada kitab Nihayah, mengatakan bahawasanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, bila diajukan persoalan ataupun dikemukakan persoalan berkaitan dengan isi perut ikan, ikan seperti mana haiwan yang lain, dia ada rongga perut, dan dalam perut tu ada kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar ataupun berasal daripada rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Maka perkara ini, ya, tahi ikan juga dihukum sebagai najis. Nah, dengar dulu, bagi elok, bagi habis. Nah, jadi apakah memakan ikan yang telah dimasak atau dibakar sekaligus dengan isi perutnya itu halal atau sebaliknya? Bagaimana pula dengan ikan yang dimasinkan atau diasamkan dan diperam sekaligus dengan isi perutnya? Maka pendapat ulama adalah seperti berikut. Ini menurut pendapat daripada mazhab Syafi'i. Saya sebut nak faham. Kalau kita kategorikan, yang pertama Imam Hanafi Nu'man bin Sabit, dan juga pengikut mazhab Hanafi, mengatakan dalam laut yang halal dimakan ikan sahaja, yang lain bagi mereka haram. Sotong, udang, ketam, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, semua mai daripada laut itu halal belaka. Halal belaka. Jadi macam pensyarah saya dulu, dia kata apa?
semuanya halal kecuali kapal Islam. Dia kata lagu tu. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ya, dia ada kategori dia. Ya, yang pertama, semua binatang yang dalam laut itu halal, sama ada ianya ikan ataupun bukan ikan. Sama ada sotong ataupun ketam, ataupun binatang itu menyerupai binatang darat. Yang halal dimakan maka halal. Kalau menyerupai binatang darat yang haram dimakan, hukumnya haram. Faham tak? Macam kuda laut. Kuda halal, kuda laut halal. Kan? Anjing laut, anjing darat halal tak? Dah pernah makan? Cuba angkat tangan. Ada siapa pernah makan? Tak ada. Haram. Maka hukumnya hak laut pun haram. Dua kategori. Itu dia. Baik. Tapi yang tu, yang laut, yang bukan dia kita asinkan dia, ataupun kita jerukkan dia, ataupun kita rebuskan dia. Tapi kalau kita baca daripada laman web Ustaz Zaharuddin, ya, maka diletakkan semua binatang laut itu, ya, adalah halal kerana berdasarkan hadis sahabat Nabi yang makan sampai 20 hari itu, ya, ikan poh tu besar, ya, dan tidak disebut mereka ni buang perut ke tak buang perut, maka halal. Tapi saya baca di sini, ya, saya baca di sini daripada pendapat ulama Syafi'iyah. Dia orang kata teliti. Yang pertama, hak tadi ni ikan bilis. Halal memakan ikan yang kecil yang digoreng atau dibakar sekaligus dengan isi perutnya, iaitu tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kandungan isi perutnya. Kandungan kotoran dalam isi perut ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Ini merupakan pendapat beberapa ulama, antaranya Imam An-Nawawi, Al-Khatib Asy-Syarbini dan Imam Ar-Ramli rahimahullah. Nampak makna kata ikan bilis? Tak apalah. Nampak senyum balik kan? Kemudian Imam Ibn Hajar rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukarannya. Kemudian Imam Asy-Syabramalisi rahimahullah pula menjelaskan, ikan besar yang dibakar atau digoreng sekaligus dengan isi perutnya hukumnya adalah haram, kerana menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah, yang dihalalkan itu hanyalah pada ikan yang kecil sahaja. Ini bermakna haram memakan ikan besar sekaligus dengan isi perutnya kerana tiada kesukaran untuk membersihkan isi perutnya dari najis atau kotoran. Berbeza dengan ikan yang kecil, najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak ada masalah, kita boleh makan. Ya, jadi hak mana satu kita nak pegang, hak mana satu kita nak pegang. Yang ni saya nak sebut dalam mazhab Syafi'i, dia teliti. Kemudian dia sebut, adapun ikan yang diperam seperti ikan masin atau kasam atau seumpamanya, seperti budu kan, bukan berudu anak katak, budu, ya, orang Kelantan, orang Terengganu duk makan tu, ya. Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi rahimahullah, bahawa hukumnya adalah harus memakan ikan masin berukuran kecil yang diperap sekaligus dengan isi perutnya kerana kesukaran untuk membersihkan kotoran yang ada dalam isi perut ikan kecil. Adapun ikan masin yang berukuran besar yang diperam
dengan isi perutnya, maka ikan masin yang sedemikian itu adalah najis. Itu dia. Boleh faham? Clear no? Timbul pula masalah. Apa dia? Ustaz, yang kata kecil tu besar mana? Yang kata kecil tu besar mana? Dia jelaskan di sini. Itu dia. Dia clearkan kat sini. Kadar atau ukuran ikan yang dikatakan sebagai ikan kecil itu menurut pendapat ulama ialah, yang pertama, apa yang menurut adat kebiasaannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil. Yang pertama, mengikut uruf dalam masyarakat kita. Hak kata kecil tu besar mana? Antara sepak benua dengan sepak ronggeng, hak mana yang kecil? Sepak ronggeng kecil. Tak tahu tak ni sepak ronggeng macam mana? Sepak benua besar mana? Sepak benua dia besar ni 4 jari. Sepak ronggeng 2 jari. Kan? Itu dia. Kemudian yang kedua, ukurannya adalah sekadar 2 jari besarnya. Ini adalah pendapat Al-Alamah Ali Ash-Shabra Malisi rahimahullah. Jadi yang dikatakan kecil, yang pertama kita ikut masyarakat kita, mengikut adat kebiasaan ghalibnya, uruf kita menganggap kecil tu lagu mana. Kan? Yang kedua, paling mudah, ukuran kecilnya adalah sebesar 2 jari. Kalau ikan bilis besar mana? 2 jari lah, 2 jari. Kan? Kita tak ada orang 2 jari dia sama besar dengan lengan satu, tak ada. Kan? Yang tu Bigfoot nama dia. Kan? Yang tu Bigfoot, itu besar sungguh lah. 2 jari dia tunjuk, 2 jari dia tu dia kembak 2 lengan kita. Tu tak ada lah. Kan? 2 jari besar ni je dah. 2 jari. No? Baik, kita kata besar ikan sepak ronggeng. Kalau orang utara. Ya? Jadi ikan pucuk pisang tahu tak? Ikan pucuk rebung. Pucuk pisang pula, pucuk rebung. Ikan hak putih-putih hak kita pergi beli di market tu kan, hak halus-halus tu kan. Balik mai kita basuh, tak buang perut, kita goreng terus. Kalau lalu makan. Yang tu dimaafkan. Itu dia. Baik, itu mengikut mazhab kita yang kita jadikan dia sebagai panduan, yakni dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian timbul pula satu soalan. Soalan dia lagu mana? Soalan dia tanya, Ustaz, awaknya kalaulah ikan besar, kita beli ikan besar, contohnya ikan tongkol besar, lagi ikan apa? Hak besar. Ikan senangin besar, hak besar lah kan. Kita beli ikan jenahak. Tahu tak ni jenis-jenis ikan ni? Kau tak tahu apa? Kan? Setengah orang tak tahu. Asal ikan dia beli. Ikan yang besar, ikan talang, kan? Orang hak suka mancing dia tahulah. Hak suka pergi mengai. Mengai di laut, boleh ikan tu dia punya besar. Ikan rapu sama besar dengan bot. Tak boleh naik atas bot. Ikat di bot, heret buat balik. Tu dia punya besar. Belah perut ikan. Tengok dalam perut ikan tu ada ikan. Dalam perut ikan tu ada ikan. Boleh makan dah ikan hak ada dalam perut ikan tadi. Kan? Boleh makan tak? Yang ni nama dia program Ustaz Tanya. Ana tanya, ana jawab. Ya? Bukan anta tanya, ana jawab. Jadi bangkai ikan dalam perut ikan lain, ditulis di sini masalah dia. Jika seseorang itu mendapati bangkai ikan dalam perut ikan lain dan bangkai ikan tersebut keadaannya belum terputus-putus, yakni belum hancur, maka hukum memakan bangkai ikan tersebut adalah halal. Dengan kata lain, halal memakan kedua-dua ikan tersebut. Begitu juga bangkai ikan yang didapati dalam perut binatang lain. Jika sebaliknya, iaitu jika bangkai ikan dalam perut itu sudah membusuk serta terputus-putus,
hancur dah, maka hukumnya tidak halal, haram, kerana ia umpama sudah menjadi najis, muntah atau tahi ikan tadi. Manakala memakan ikan yang berubah, misalnya ikan yang ada dalam perut ikan tadi, dia berubah, tapi dia tak putih-putih lagi, tak hancur lagi, cuma berubah bau dia. Bau dia agak bau lah sikit, hukumnya adalah makruh, tidak haram, dengan syarat kita makan dia tidak memudaratkan kita. Boleh faham no? Okey, clear no? Tu yang kita nak clear. Macam shampoo kan, shampoo clear kan, shampoo clear. Baik, kemudian bagaimana kita hukum bagaimana hukum kita makan ikan tadi. Ikan halal kita makan kan, kita makan ikan, had kita tak masak lagi, kita makan ikan tu duk hidup lagi, kan, suci no. Baik, menelan ikan kecil atau ikan besar yang masih hidup, sama ada dikunyah ataupun picit hidung, pejam mata, telan terus, kita kata telan terus, adalah halal, namun hukumnya adalah makruh. Ikan tadi suci, boleh kita makan. Kemudian macam mana pula hukum kalau kita goreng atau kita bakar ikan tu duk hidup lagi. Setengah orang dia suka buat macam tu kan, macam Jepun, dia goreng, dia goreng ikan tu duk muak, dia pun ambil makan. Macam mana, boleh ke tak boleh? Menggoreng ikan yang masih hidup dalam minyak yang panas menggelegak atau membakarnya hidup-hidup, hukumnya adalah makruh kerana ada unsur penyiksaan. Itu dia. Boleh faham no? Boleh faham. Ni daripada fatwa, saya ambil daripada keputusan fatwa dari negara Brunei. Di negara Brunei ni, dia punya kebanyakannya yang duduk dalam majlis fatwa dia tu orang-orang yang kita kata faqih, yang diantaranya yang pernah duduk dalam fatwa, majlis fatwa dia ni Dr. Aziz Hanafi, ataupun Profesor Media Dr. Aziz Hanafi. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tu bab ikan tak ada masalah. Dia mai pula bab siput. Siput, siput dia duduk dalam ayak. Kita ambil siput berdasarkan kepada dalil tadi, bahawasanya dalam laut itu huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu ayak dia suci dan halal bangkai yang dalam dia. Termasuk yang duduk dalam laut ni adalah siput. Termasuk hidup dalam ayak ni adalah siput. Mai timbul persoalan terhadap siput yang tak duduk dalam ayak, tapi dia kategori siput. Macam mana? Kalau ikan, ada ikan hak duduk atas darat tak? Tak ada. Ikan belacak pun dia kena ada ayak. Tak ada ayak, dia mampu. Tu ikan belacak hak orang duk buat minyak apa, kita pi apa Langkawi pakat duk beli kan, balik beli sorok daripada bini, kan?
sorok daripada kawan, habaq kat kawan, aku nak keluar tak seorang-seorang, pergi beli pergi beli kapsul ikan belacok kan. Jadi dia ikan, dia kena hidup dengan air. Tak ada air dia mati. Walaupun dia hidup, kita tengok berjalan di atas selut, dia berjalan di atas selut. Kadang-kadang dia naik duduk di atas batu. Macam ketam juga, ketam tak ada air, dia mampu. Jadi clear lah. Cuma siputnya, siput kan ada yang duduk dalam air, tapi ada jenis siput yang tak duduk dalam air. Nama dia siput babi. Kan, siput khinzir kata tak sedap sangat tak ada orang sebut siput khinzir, orang sebut siput babi kan, siput babi. Apa hukum makan siput babi? Apa hukum makan siput babi? Ada khilaf ulama sebenarnya. Ada khilaf ulama sebenarnya tentang siput babi. Sebab apa? Siput babi ni, apakah dia kita nak kategorikan dia sebagai siput, ataupun kita nak sebut dia sebagai binatang hasyarat, yakni binatang yang melata di atas darat. Binatang yang melata di atas darat yang tak ada kaki. Macam mana ular kan, ular. Ular. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, semua dalam laut itu halal, tapi katak juga haram. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, katak adalah sesuatu yang diharamkan. Buaya juga haram. Bukan kata semua dalam tu boleh makan, tapi nak abang kata kalau katak tu dia bukan binatang yang hidup dalam air. Ni tak, yang ni kita nak abang kata binatang yang hidup berjalan tanpa kaki, dia melata. Nama binatang ni dalam bahasa Arab disebut dengan binatang hasyarat. Dalam ilmu fiqh, binatang hasyarat ini adalah binatang yang haram kita makan. Jadi halazun ni siput babi. Siput babi pernah difatwakan dalam majlis fatwa kebangsaan tentang makan siput babi ni. Sebab ada juga jenis binatang siput ni yang depa belah. Dia kalau siput babi, dia punya cengkerang dia tu naik ke atas. Hak ni tak, siput ni dia punya cengkerang dia bulat tu, melengkoi-lengkoi. Dia duduk macam mana siput duduk dalam air, tapi dia tak duduk dalam air, depa belah duduk atas darat. Menurut majlis fatwa kebangsaan, halazun ini yakni siput babi, dia macam mana bentuk sekalipun, maka dia adalah binatang hasyarat. Maka binatang hasyarat ini dia adalah binatang yang jenis qabithah, yang jijik. Binatang yang jijik, binatang yang qabithah, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Termasuk binatang yang melata yang lain, macam mana ulat sagu. Ulat sagu, kalau orang di Dalat, Oyak, Sibu, di Sarawak, dia ada ulat, dia panggil ulat mulung atau ulat sagu. Dia ulat, kita panggil bahasa kita ke utara ni ulat kuang. Dia sama macam ulat kuang, cuma ulat kuang hak duduk di batang nyok kita ni halus-halus. Depa tu dia punya besar. Kita tengok pun geli, tapi depa boleh makan. Depa kata nyaman. Nyaman tu sedap lah. Kalau tokak tang ekor, kepala dia gigit bibir mulut. Tu dia. Maka ada kata, halal kau ustaz?
maka dia termasuk dalam binatang hasyarat, binatang yang melata, yang berjalan tanpa kaki. Yang dia ni, kita pandang dia jenis binatang khabithah, binatang yang jijik, maka hukum dia adalah haram. Termasuk juga ular jalan tanpa kaki, melata. Cacing, cacing tu kita boleh belah buat baja, tapi tak boleh buat tempeyek. Buat tempeyek cacing. Ada orang jual cacing untuk apa? Tanya tujuan dia. Jual cacing, tujuan dia nak buat baja, nak belah, kemudian dia berak tai dia tu nak buat baja, maka hukumnya harus. Tapi kalau jual cacing nak buat apa ni? Jual cacing nak buat tempeyek kan. Blender dia sikit bola tempeyek sedap kan. Orang bukan nak tahu. Maka hukum dia haram. Bukan tuan-tuan muslimin muslimat azanillah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan belalang pula. Belalang. Baik, kita tengok ikan itu diumpamakan seperti bangkai belalang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan makan bangkai belalang, iaitu apabila ianya mati kerana ia tidak mungkin dapat disembelihnya. Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, qazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a qazawatin na'kulu ma'ahu al-jarad. Kami pernah keluar qazwah, yakni berperang, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a qazawatin, sebanyak 7 peperangan. Na'kulu ma'ahul jarad, dan umumnya waktu kami keluar perang tu kami memakan belalang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh kesemua daripada perawi daripada kitab Sunan Kutubus Sittah kecuali Ibnu Majah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi belalang halal kita makan. Tak disebut belalang hak mana satu. Belalang yang tidak beracun dah. Jangan makan belalang asal ustaz kata boleh makan belalang, sekali balik tangkap belalang, nampak belalang tu tangkap makan belalang tu lah beracun kan. Kita kena tahulah hak mana beracun, hak mana tak beracun. Hak kita tanya ustaz, hak mana satu belalang hak tak beracun? Jangan tanya ustaz, tanya veteriner. Kan, tanya veteriner, depa tahulah hak mana satu yang apa tak beracun, yang mana yang beracun. Lepas tu kita tanya pula lipas ustaz belalang tak? Lipas belalang tak? Lipas dia tak masuk dalam kategori belalang. Itu dia. Baik. Binatang yang tidak berdarah yang halal dimakan hanya belalang. Adapun yang lain maka hukumnya adalah khabithah. Dia ni jenis benda jijik. Macam kita kata khidik. Siapa mana? Khidik. Tu. Bukan lah tu. Bukan belalang. Khidik belalang lah. Khidik bukan belalang. Belalang dia makan daun-daun. Khidik dia makan apa? Dia duduk tempat gelap. Dia makan apa? Kan? Dia bukan makan daun-daun. Cengkerik. Khidik tu cengkerik. Tak tahu khidik tu lagu mana. Duk cari, ingat kau cari apa? Cari khidik. Kan? Khidik tu lagu mana? Bentuk dia cengkerik. Kan? Cengkerik dia sama macam dengan lipas. Lipas. Itu dia. Dia kategori itulah. Binatang yang tak ada darah. Kita haram kita makan kecuali belalang. Macam tu juga semut. Semut bila dia dah besar dia jadi kelekatu kita panggil. Pun sama. Jangan makan. Haram, baik. Kemudian yang terakhir sekali, orang tanya tentang belangkas. Kan? Yang duk mengajak dalam bab ni tak payah tanya lah. Sebab apa?
Memang saya mengajar tu, orang tanya pertama ikan bilis, tu kan. Kemudian belangkah kalau kita buka dalam fatwa, dah ada fatwa tahun 2011, ya, dah ada fatwa pada tahun 2011 yang mengatakan harus makan belangkas, kerana belangkas ni adalah binatang yang hidup dalam laut, dia cuma naik berteluk saja di darat, ya. Bila dia naik berteluk tu, dia naik dua-dua sekali, jantan dan betina bertindih. Sebab tu orang kata kan, laki dengan perempuan kan, kalau duk rapat pergi tang mana tu, hampa ni macam belangkah kan. Tu dia. Bila sebab dia naik teluk tu, tak pernah tahu apa. Tak pernah tahu tentang belangkah ni. Cuba surf internet tengok, kan. Surf dalam internet tengok tentang belangkah, ya. Maka ada fatwa tahun 2011 mengatakan bahawasanya hukumnya adalah harus makan belangkah, ya. Dan juga ada khilaf sebenarnya. Ada yang mengatakan, ya, belangkah jenis binatang yang hidup dua alam, ya. Kalau yang berpegang kepada hidup dua alam, binatang yang hidup dua alam, hukumnya semua binatang yang hidup dua alam adalah haram. Tetapi apabila kajian dibuat, dia bukan jenis hidup dua alam, dia tak boleh hidup kalau tak ada ayak, dia cuma naik berteluk saja, ya. Dia naik berteluk saja. Jadi itulah kuliah kita pada malam ini. Muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ni dalam perkongsian ilmu kita ada manfaat bagi kita semua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada bulan depan tentang memanfaatkan kulit bangkai. Kulit bangkai maksudnya kita ambil kulit daripada binatang yang disembelih ataupun binatang tu tidak disembelih. Macam mana kita guna kulit dia? Halal ataupun boleh, harus ataupun tak boleh, tidak harus atau haram. Untuk mengetahui hukumnya, jangan ke mana-mana pada bulan depan, ya. Pastikan temu janji kita insya-Allah dalam rancangan perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Zon, bukan Ustaz Don. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tutup di sini saya ingin tawarkan kepada surau Al-Husna, ya, tentang satu kerjasama pintar umrah berkelompok, ya, bersama dengan syarikat kami insya-Allah. Kalau tak mau boleh kita padam buang, no. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,